Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال شيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih, kata muallif Asy-Syaikh Ibnu Hajar Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, wa huwa al-ismul a'zamu, dan bermula dia Allah itu, khabar al-ismu, sifat al-a'zamu, nama yang paling besar, tu istilah dia, ismul a'zam. Kata Muhasyi rahimahullah, qauluhu wa huwa tu rujuk ai Allah, ai Allah. Qauluhu, kata syarih, kata Muhasyi, al-ismul a'zam, nama yang paling besar. Kenapa? Li'annahu sya'an, kerana bahawasanya idza da'a bihi, apabila seseorang berdoa dengan dia, dengan Allah, ajaba, niscaya mustajab ia, terima ia. Wa idza sa'ala bihi, apabila seseorang, wa idza su'ila bihi, pakai du'iyah lah, apabila idza du'iya bihi, apabila didoakan dengan nama Allah Ta'ala, ajabah. Wa idza su'ila bihi, apabila dimintakan dengan dia, dengan nama Allah Ta'ala, a'ta, niscaya Allah Ta'ala akan memberi. Wali jam'ihi, dan kerana menghimpunnya al-ismul a'zam ini, iaitu Allah, jami'a sifatil kamali, akan sekalian sifat-sifat kesempurnaan. Ilah yang kedua, wali annahu, kerana bahawasanya Allah tu dia panggil ismul a'zam. Ilah yang keduanya, kerana li annahu a'raful ma'arifi, iaitu isim ma'rifah yang paling ma'rifah, bila khilafin, ay bila niza'in, tanpa ada khilaf. Kata syarih rahimahullah, wa adamul istijabati, itu istinaf suku, wa adamul istijabati, maka tengok dia punya Muhasyi kata, hadza jawabu su'alin ghaniyun 'anil bayan. Hadza jawabu su'alin, ini merupakan jawab bagi soalan ghaniyin 'anil bayan, yang bebas daripada keterangan yang lanjut. Tak payah nak terang banyak-banyak lah. Ni dia panggil jawab bagi soalan yang mahzuf. Wa qadhiyu jawabihi, dan qadhiyu jawabihi, iaitu apa yang dapat dipahami daripada jawapannya itu, annahu, bahwasanya, idza stashma'a syara'ituhu, apabila telah terhimpunlah oleh syarat-syaratnya, fala budda minal ijabati fadlan minallah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mestilah dia itu qabul, makbul, tertunai, kerana fadlan, kerana dia itu satu fadilat, satu kelebihan, satu rahmat minallahi ta'ala,
daripada Allah Ta'ala. Wa huwa kadzalika ay wa huwal amru ay wal amru kainun kadzalika. Begitulah yang sepatutnya. Okey, kemudian dia kata wa adamul istijabati, dan tidak terimanya li aktsarin nasi ay wa adamul istijabati ay istijabati du'a. Adamu mubtada, al-istijabati mudhafu ilaih, li aktsarin nasi, bagi kebanyakan manusia, aktsari jar majrur, an-nasi mudhafu ilaih, ma'ad du'ai bihi ay hala kauni aktsarin nas, hal keadaan aktsarin nas itu ad-du'ai bihi, ay berdoa dengan dia dengan ismil azam tadi. Kata muhasyi qauluhu li aktsarin nasi, bagi kebanyakan manusia, ay ammatihim, iaitu keseluruhan kebanyakan manusia, dengan mana keseluruhan manusia. Wa amma khawasuhum, dari sudut umum lah, amatihim ni dengan mana secara umum, orang awam. Wa amma khawasuhum, adapun orang-orang yang khusus di kalangan manusia, fayastajabuna fayustajabuna, maka diijakkan akan doa mereka itu. Hatta inna ba'dahum da'a, sehingga kan bahwasanya sebahagian mereka itu khawasihim, apabila berdoa, walam yafrugh min du'aihi hatta istajaballahu ta'ala, tidaklah sama sekali kosong, sunyi daripada doa mereka itu ba'dihim, hatta istajaba, sehinggalah Allah Ta'ala mengistijakkan akan mereka itu, iaitu doa mereka itu. Ma'ad du'ai, kata muhasyi, ay bilafzillahi ma'a kaunil ismil a'zam, iaitu dengan lafaz Allah. Jadi itu aid kepada lafzi Allah, lafaz Allah, ma'a kaunihi, kaunillah, serta hal keadaan Allah itu al-ismal a'zam. Al-ismal lah, dia khabar kaun. Kenapa tak kabul doa tu? Dia kata wa adamul istijabati li aktsarin nasi ma'ad du'ai bihim sabitun li ta'alluq satu mazhu khabar. Tu dia kata dalam muhasyi tu muta'alliqun bi mahdhufin khabarun. Khabarun bagi wa adamu ila akhirih. Dia ta'alluq satu mahzuf, taqdiruhu sabitun lah. Li adam istijma'ihim, kerana tidak terhimpun mereka itu annas li syara'itid du'ai, akan syarat-syarat doa. Jadi istajma'a asy-syara'ita lah tadi tu bukan fa'il lah. Mana tadi hilang. Ada tadi baca istajma'a tu. Mana tu? Cari nari lah tadi tu. Tu istajma'a syara'ita. Li syara'iti du'ai ay allati minha aklul halal. Yang mana syarat-syarat doa sebahagiannya ialah memakan benda yang halal. Aklul halal, idhafat masdar pada maf'ul. Minha ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam, aklu mubtada muakhar, al-halali mudhafu ilaih, silah allati belaka tu. Intaha Kurdi, yang ini dalam Al-Mawahib Al-Madaniyah, muka surat yang ke-16, jilid yang pertama. Maka dia kata li'adam istijma'ihim di syara'iti du'a, kerana tidak menuntuti syarat-syarat doa, antaranya makan makanan yang halal. Tu dia panjang, urai panjang, bawah tu macam ni lah antara banyak yang lain. Ni yang makruhnya biasanya dia akan kaitkan dengan makanan yang halal, seperti dalam kitab Tuhfatul Murid. Tak payah nak amal apa-apa, cukup Allah saja. Boleh dah, makbul sebenarnya, tapi dengan sebab syarat-syarat doa tidak tertuntut, tidak terpenuhi, maka tak makbul lah doa kita. Walam yusamma bihi ghairullahi qattuh, dan tidak dipernamakan dengan dia, dengan Allah itu, akan ghairullah, akan selain daripada Allah Ta'ala, qattu sama sekali. Qattu sama sekali. Dia panggil la'alla muradahu bihi qaulut tuhfah al-mazkur. Mudah-mudahan murad qattu itu, murad dengan qattu itu ialah seperti mana dalam perkataan dalam tuhfah yang tersebut. Wa qattu dan lafaz qattu itu bi fathil qaf, dibaca dengan lafaz fathah qaf, wa tasydidit ta'i, dan ditasydidkan akan ta, madmumatan, hal keadaan didhammahkan akan ta. Jadi baca qattu fi afsahil lughati, itu pada lugah yang paling fasih. Dia itu zarfu zamanin, dia zaraf zaman. Listighraqi ma madha luzuman, kerana tenggelamnya, kerana merangkuminya barang yang telah lepas. Sebab tu kita kata lam yusamma bihi ghairullah, tidak sama sekali dipernamakan dengan Allah itu bagi selain Allah, sama sekali. Mana yang sama sekali, mana yang dulu-dulu. Sejak dulu lagi, tu sama sekali. Sejak dulu lagi tidak dinamakan Allah pada selain Allah. Tak ada.
Wa tukhtassu bin nafi, dan dikhususkan akan qattu itu dengan nafi ghaliban, pada ghalibnya. Sebab tu kata lam tu, lam tu harfu nafin. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ar-rahmani, ar-rahman, Tuhan yang maha pemurah. Kata syarih, huwa bermula dia, ai lafzur rahman, kata muhasyi, sifatun khobar, dia itu sifat fil asli, pada asalnya. Sifat pada asal. Apa dia? Ai sifatun musyabbahatun bismil fa'il fil amal, iaitu dia itu sifat musyabbahah dengan isim fa'il, sifat yang menyerupai dengan isim fa'il pada pihak beramal. Pada pihak beramal, itu ar-rahman. Huwa sifatun fil asli. Apa dia itu? Bimakna ai huwa, bermula dia rahman itu, sabitun, sabit ia, bimakna kathir rahmati jiddan, dengan makna banyak rahmat sangat-sangat. Banyak rahmat sangat-sangat. Tu makna dia panggil ar-rahman. Sifatun musyabbahatun bismil fa'il fil amal. Jadi jadi kita tengok muhasyi itu bimakna kathir rahmati jiddan, dengan makna banyak rahmat sangat-sangat tu, huwa makna qauli ghairihi buniyat lil mubalaghah. Inilah makna perkataan selainnya yang dibinakan akan dia, akan lafaz tadi tu, lil mubalaghah, untuk mubalaghah, ai li ifadatiha, li ifadatil mubalaghah, iaitu lafaz ar-rahman sirah ini membawa faedah mubalaghah. Fal muradu al mubalaghatun nahwiyatu, murad dengan mubalaghah tu ialah mubalaghah dari sudut nahwu, wahia, iaitu mubalaghah dari sudut nahwunya, al kathratu, ai kathratur rahmati kamman wa kaifan, iaitu banyaknya rahmat nisbah kam, kuantiti, wa kaifan, kualiti. Dari sudut kuantiti dan kualiti tu banyak rahmat Allah. Tu ar-rahman. Thumma ghulliba 'ala al-balighi fi ar-rahmati wal in'ami, kemudian dighalibkan akan dia, akan naik fa'il kembali pada ar-rahman. Sebab tu muhasyi kata ayur rahmanu wal ghalabatu kasratul isti'malil lafzi. Ghalabah itu dighalib itu ialah banyak penggunaan lafaz ini fi ba'di afradi ma wudi'a lahu, pada sebahagian afrad yang diletakkan baginya, bagi lafaz ni lah. Mana tadi? Thumma ghuliba 'ala al-balighi, dighalibkan akan rahman itu, iaitu banyak penggunaan lafaz ar-rahman itu, 'ala al-balighi fi ar-rahmati wal in'am. Kebanyakannya ghalibnya lafaz ar-rahman tu diguna pakai pada baligh, pada panggil apa? Kemuncak fi ar-rahmati wal in'am, pada rahmat dan memberi nikmat. Tu bihaitsu, dengan sekira-kira, bihaitsu, sekira-kira, tu dia panggil taswi. Kata muhasyi, qauluhu bihaitsu ay al-ba'u muta'alliqun bimahdhufin, ba itu bertakluk dengan suatu yang mahdhuf, taswirun litaghlibi, itu untuk mentaswirkan bagi taghlib, ghuliba tu. Bagaimana ghuliba 'ala al-balighi fi ar-rahmati wal in'am? Ay wa dzalika at-taghlibu musawwarun, maka demikian taghlib itu ditaswirkan akan dia, bihaitsu ila akhirih. Tengok muhasyi kata qauluhu 'ala al-balighi fi ar-rahmati wal in'am ay bi jala'ilin ni'ami fid dunya wal akhirah, tu rahman, iaitu dengan nikmat yang besar-besar di dunia dan di akhirat. Qalahul Kurdi yang berkata begitu. Lagu mana yang kata taghlib tu? Bihaitsu lam yusamma bihi ghairullah ghairuhu ta'ala, dengan sekira-kira tidak dipernamakan akan selainnya, selain daripada Allah. Itu ghairuhu tu naik fa'il, bihi muta'addi dengan ba, dengan dia, dengan Allah, selain Allah Ta'ala. Tidak dipernamakan nama Allah pada selain Allah Ta'ala. Sebab tu dia panggil taghlibnya baligh, kemuncak pada rahmat dan in'am itu, dengan sekira-kira tidak boleh dinamakan pada selain Allah, namanya Allah. Wa tasmiyatu ahli yamamati, dah ada orang namakan Musailamah Al-Kazzab sebagai rahman, lagu mana? Wa tasmiyatu ahli yamamati Musailamata bihi, billah, birrahman, dan bermula penamaan ahli Yamamah, ahli Yamamah lah nama tempat tu, penduduk al-Yamamah itu, Musailamah maf'ulun bih,
Akan Musailamah itu bihi dengan dia. Jadi tasmiyatu ahli itu idhafah masdar kepada fa'il. Musailamata maf'ul bih tamu. Bihi itu muta'adi kepada tasmiyah, muta'adi ghairah. Bihi birrahman itu tasmiyatu khabar. Ta'anutun fil kufri. Ta'anutun ni dia panggil perolok-olok pada kekufuran dia lah. Bukan nak kata dia Rahman sungguh. Bukan nak kata Rahman sungguh dah. Ta'anutun. Nak tunjukkan dia itu buruk, azab. Dia panggil apa nama? Ada dalam kitab atas pula dah. Ta'anutun ni dia panggil main-main lah untuk dia ni. Bukannya betul-betul Rahman pun. Nak kata dia ni teruk pada kekufuran tu. Bukan nak kata dia tu Rahman sungguh. Tak. Aduh. Ar-Rahim kata musannif ai dzir rahmatil kathirati, yang mempunyai rahmat, sifat yang banyak ia rahmat tu. Far-Rahmanu, maka bermula Rahman itu ablaghu minhu khabar, terlebih mubalaghah ia Rahman minhu minar Rahim, daripada Rahim. Kerana atas kaedah yang masyhur kathratul mabna, tu dia tulis lah bawah tu, wa yadullu li ablaghiyatir rahman 'ala rahim, menunjuk ia kerana kemubalaghahan Rahman atas Rahim aidan juga oleh qauluhum, oleh perkataan mereka itu, inna ziyadatal bina'i tadullu 'ala ziyadatil ma'na, bahwasanya penambahan bina huruf tu menunjukkan atas tambah makna. Itu dia kaedah ablaghiyah. Wa ata bihi, dan membawa datang ia musannif bihi birrahim itu. Kenapa dia bawa datang ar-rahim? Kenapa tak kata bismillahirrahmanirrahim je? Tengok muhasyi kata qauluhu wa ata bihi, membawa datang ia dengan ar-rahim, ai birrahimi, tu aid domir dia. Wa hadza jawabun amma yuqal, ini jawab daripada barang yang disoalkan, yang ditanyakan, yang disebut. Apa soalan dia? Idza kana ar-rahmanu ablaghu, bila kita tahu Rahman tu lebih mubalaghah daripada Rahim, fama faidatu dzikrir rahimi ba'dah, apa faedah kita sebut ar-rahim selepas tu? Kan Rahim kan lebih kecil daripada Rahman. Kita kata Rahman tu sudahlah, tak payahlah Rahim, dah kata mencakupi Rahman tu lebih mubalaghah daripada Rahim, buat apa sebut Rahim lagi? Maka dia kata wa ata bihi isyaratan maf'ulun li ajlihi, kata muhasyi maf'ulun li ajlihi, kerana memberi isyarat ila kepada annama dalla alaihi, annama dalla alaihi, bahwasanya barang yang menunjuk ia ar-rahim, alaihi alamah min daqaiqir rahmati. Tu ayat dhamir dah sebut dalam Tarmasi dah. Qauluhu ila anna ma dalla alaihi, ay ad-dhamiru fi dalla, dhamir pada dalla, ini dhamir mustatir pada dalla itu raji'un ila ar-rahim, kembali kepada rahim. Jadi kita kata bahwasanya barang yang menunjuk ia rahim, alaihi wa dhamiru alaihi, dan bermula dhamir alaihi itu raji'un lima, aid kepada ma. Jadi barang yang menunjuk ia rahim atasnya barang, apa barang? Min daqaiqir rahmati, daripada nikmat-nikmat yang halus, rahmat yang halus-halus. Daqaiqir rahmati ay ar-rahmati ad-daqiqati, rahmat yang dakik-dakik. Rahmat yang dakik-dakik. Wa in dzukira ba'da ma dalla ala jalailiha, meskipun disebutkan akan dia akan Rahman itu, meskipun disebutkan akan dia akan ma dalla ala daqaiq. Siapa yang ma dalla? Barang yang menunjuk ia Rahman ala daqaiq tu, ala daqaiq tu, iaitu Rahim tu lah. Barang yang menunjuk ia Rahman atas daqaiq. Alaihi kan tadi di alaihi rujuk pada ma, lepas tu bayan bagi ma tu min daqaiqir rahmah. Jadi bila muhasyi rujuk balik, rujuk teruslah. Ai ma dalla ala daqaiq, barang yang menunjuk ia rahim atas perkara yang dakik-dakik. Meskipun disebutkan begitu, meskipun disebutkan barang yang menunjuk ia rahim kepada perkara yang dakik-dakik, sebut ta'alluq ba'da ma dalla ala jalailiha, selepas daripada barang yang menunjuk ia rahman atas jalailiha, jalailin rahmah,
Kalau kita aib kepada rahmah lah, ataupun ni'am selalunya. Perkara-perkara yang besar-besar daripada nikmat ataupun rahmat, allazi yang mana iaitu allazi tu sifat yang mana madalla ala jalaiha tu huwa bermula dia allazi khabar al maqsudul a'zamu, ialah maksud yang paling besar, tujuan yang paling besarnya sebut ar-rahman itulah, sebab dia itu merangkumi lebih mubalaghah daripada ar-rahim. Dah sebut juga ar-rahim, sebut juga ar-rahim tu kenapa? Nak katanya annama dalla alaihi min daqaiqir rahmah itu maksudun aidan, maksudun tu adalah khabar anna. Jaga tu ibarat susah sikit ni. Kita ambil wa in dzukira tu letak belakang, kita ambil khabar dulu. Wa ata bihi isyaratan ila annama dalla alaihi min daqaiqir rahmati maksudun aidan. Maksud itu baru mai ghayah wa in dzukira. Sebab tu dia buat titik dalam hasyiatul masih dia buat garis gitu. Itu ghayah tu. Jadi bawa datang oleh syarih dengan ar-rahim kerana beri isyarat kepada bahawasanya barang yang menunjuk ia rahim atasnya atas barang daripada perkara-perkara yang halus-halus daripada rahmat Allah itu maksud juga, itu tujuan sebenar juga. Selain yakni meskipun disebutkan barang yang menunjuk atas jalail ni'am iaitu rahman, disebut juga rahim kerana itu pun maksud juga. Walaupun rahman itu maksud, rahim pun maksud juga, yang dituju juga. Bukannya dia itu tumpang ke tak. Sebab apa? Sebab rahman meskipun dia mubalaghah daripada rahim, tapi apa yang diberikan itu tak sama dengan sifat rahim yang Allah Ta'ala beri nikmat tersebut. Tak sama. Nikmat rahmat besar yang Allah Ta'ala beri pada rahman tidak ada pada ar-rahim, dan rahim tak ada pada rahman. Jadi dua-dua tu maksud belaka. Bukan makna kalau kita rahman tu mubalaghah, masuk sekali lah rahim tu. Rahim tu masuk sekali lah. Ada. Maksudnya benda nikmat-nikmat yang berada di bawah rahman tak sama dengan nikmat yang di bawah nama rahim. Tak sama. Walaupun rahman itu mubalaghah dan mencakupi daripada rahim. Tu maksud dia. Supaya li'alla yutawahhamu annahu anar-rahmana, supaya tidak memberi waham ia oleh tidak akan memberi waham, tidak diwahamkan akan bahawasanya nyonya tu muhasyi aid dhamir kepada madlul rahim, bahawasanya madlul rahim iaitu apa yang dapat difahami daripada rahim itu ghairu multafitin, khabar anna ghairu multafitin ay ghairu mas'ulin, tidak perlu diminta lagi, wala matlubin, tak perlu diminta lagi, ilaihi kepadanya, ilar rahman. Supaya kita kata, kalau dah sebut rahman tu tak payahlah sebut rahim, kita minta kepada ya rahman sudahlah, tak payah minta ya rahim. Ada sebut juga ar-rahim kerana tak mau bagi waham kata memadalah dengan rahman. Dah rahman tu kan mubalaghah nikmat dia lebih daripada rahim, tak payah sebutlah rahim. Sebut juga kerana nikmat yang di bawah rahman tak ada dan tak sama dengan nikmat yang di bawah rahim. Faham? Payah sikit sini. Fala yus'alu. Maka bila faham, bila waham kata, tak payah minta lah lagu tu dengan rahim, maka fala yus'alu, maka tidak diminta lah, wala yu'ta, dan tidak diberikan akan dia. Tu bukan gitu bahkan kita diminta ya rahman ya rahim. Ya rahman nikmat yang ada pada rahman, ya rahim nikmat yang pada rahim. Jadi sebut juga ar-rahim selepas ar-rahman kerana tidak memberi waham kepada bahawasanya rahim itu ataupun madlul bagi rahim tu, yakni madlul rahimnya nikmat-nikmat yang di bawah rahim tu tidak perlu diminta lagi. Ada. Maka hasilnya kalau beri waham gitu, maka fala yus'alu, maka tidak perlu diminta, wala yu'ta, dan tidak akan diberilah. Wakilahuma, kata muhasyi ayur rahmani war rahim, dan bermula kedua-duanya rahman dan rahim itu khabar mushtaqun minar rahmati, mushtaq ia diambil akan dia daripada rahmat. Jadi kila rahman rahim tu mushtaq, ar-rahmah tu mushtaq minhu. Wahia, apa dia rahmat? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Kata muhasyi mushtaqun ay istiqaqan asghara, macam semalam istiqaq saghir ataupun asghar, li'annahu kerana bahawasanya mushtaq itu al muradu indal itlaq,
lianna istiqaqan asghar tu, kerana bahawasanya istiqaq asghar itu ialah al-muradu, perkara yang dikehendaki, indal itlaq ai inda itlaqi mushtaq. Tatkala kita sebut mushtaq tak sebut qaid, maka itu kena kepada mushtaq asghar. Tu maksud dia, kama taqaddama ai kama taqaddama zikruhu. Minar rahmati wahia, mana wahia dan bermula dia rahmat itu. Apa dia? Itu dia panggil ayar rahmah. Ai maknaha makna rahmat. Jadi kalau hiya tu ai rahmat, mana hiya ni dia itu menyebut mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih dia tanpa sebut mudhaf. Takdir mudhafnya maknaha ai makna rahmat. Bermula makna rahmat itu khabar atfun. Maka dia kata bi fathil ain wa sukunil ta. Sukun ta, dengan fathahkan ain dengan sukun ta, atfin, bukan ataf, atfin, iaitu riqatul qalbi wa in'itafuhu wa in'itaful qalbi, iaitu rasa riqatun, kasih sayang dalam hati ataupun benda yang halus dalam hati, wa in'itafuhu, kasih sayang itu dalam hati. Kemudian ghayatuhu wa mailun ruhaniyun, atfun tafsir, samalah. Atfun ni ialah apa nama tu? Mailun ni asalnya kecenderungan ruhani, sifat mailun, kecenderungan yang bangsa ruhani, iaitu kecenderungan yang bangsa ruhani itu lembut hati jugalah. Kata syarih muhasyinya, wa mailun tu atfu tafsir, di atas tafsir, jadi kita kata lembut hati jugalah yang bangsa ruhani. Tu Jadi ruhani itu bi dhammir ra, dengan dibacakan dhammah ra, nisbatun lirruh, dia itu nisbah kepada ruh. Dia itu nisbah kepada ruh. Asalnya ruhun lah, dah tambah alif nun tu, wal alifu wan nunu zaidatani fi nisbi litakid. Iaitu alif dan nun itu dua-duanya tambahan pada penisbahan untuk taukid saja. Tu. Apa dia? Wahia, dan bermula dia ruhani itu an-nafsun natiqatu al-musta'iddatu lil bayani wa fahmil khitab wa fahmil khitabi. Iaitu dia itu satu diri, nafsu, satu diri, nafsulah. An-natiqatu, an-natiq ni boleh dua ni. Natiq dengan mana akal kat sini. Yang boleh berfikir, al-musta'iddati, yang bersedia ia, al-musta'iddatu, yang bersedia ia nafsu itu, lil bayani, untuk menerangkan sesuatu, wa fahmil khitab, dan untuk memahami khitab cakap apa orang. Wala tafna, dan tidak fana ia rohani itu, bi fana'il jasad, dengan fananya, dengan hilangnya jasad. Wa huwa mawjudun, bahkan dia itu ada, la ta'rifu haqiqatahu, dan tidak dapat mengenali, ataupun la tu'rafu haqiqatuhu, dan tidak dapat dikenali akan hakikatnya, hakikat ruh, liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Habis. Kemudian dah lagu mana rahmat itu lembut dalam hati, itu mustahil pada Tuhan. Kita terjemah, kita tafsirkan rahmah itu dari sudut ghayah dia. Maka dia kata ghayah ni pengesut. Apa sebab, apa yang terjadi apabila seseorang itu lembut hati? Terjadinya ialah buat ihsan ke orang lah. Tu nak ambil ghayah tu. Maka dia kata ghayatu atfin. Maka bermula ghayahnya, bukan. Betul lah. Kata muhasyi, ghayatuhu ay al-atfir ruhani, lembut, belah kasihan yang bangsa ruhani itu. Wal ghayatu makna al-ghayah al-akhir. Ghayah dengan mana akhir, pengesut lah dia panggil. Al-in'amu khabar ghayah ialah memberi nikmat, bi kasril hamzah ay i'ta'un ni'mah, pemberi nikmat, memberikan nikmat. Itu ghayah bagi kalau seseorang itu lembut hati. Fahia, maka bermula dia apa? Dia ar-rahmah tu. Tu dia kata ar-rahmah bi ma'na al-'atfil madhkur. Jadi dia kata wala'alla al-ansaba, mudah-mudahan yang terlebih munasabahnya al-wawu ialah waw badal al-fa. Dia itu ganti pada fa, bukan fahia wahia. Wahia. Bukannya fahia, dia bukan nak tafriq mana-mana. Wahia, dan bermula dia rahmat ai bi ma'na al-'atfil madhkur, dengan makna lembut hati, kasih belah yang tersebut tadi. Majazun, ambil khabar dulu. Majazun itu majaz. Kenapa majaz? Listihalatir rahmah bima'na al-'atfil madhkur, kerana mustahilnya rahmat dengan makna kasihan belah yang tersebut tadi itu, fi haqqihi ay fi dhatihi ta'ala, pada hak, pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma an nafsil in'ami fatakunu sifatu fi'lin.
Sama ada uh, imma an nafsil in'ami, sama ada daripada nafsil in'am, diri memberikan nikmat tu. Dia katakan ghayah dia itu in'am. Okey, in'am ni pula imma ni makna ada dua lah. Sama ada an nafsil in'ami, daripada imma, dia tak takdir sini. Dia tak takdir sini. Yani imma al-in'amu thabitun an nafsil in'ami. Sama ada adalah bermula in'am, memberikan nikmat itu, sabit ia an nafsil in'am, daripada diri memberi nikmat tu. Maka fatakunu nafsul in'am, maka adalah diri memberi nikmat itu, dia panggil sifata fi'lin, sifata khabar takun fi'lin mudhaf ilaih. Dia panggil sifat fi'il, perbuatan Tuhan, kudrat Allah Ta'ala lah. Sebab memberi nikmat tu kan masdari. Dia memberi apa? Memberi dengan kudrat. Tapi kalau Maturidiyah takwin, esok jaga-jaga esok nak bahas sifat takwin yang kudrat tu, pecah kepala sikit. Sudahlah sampai 11.30. Awan iradatihi, ataf pada an nafsi, ataupun in'am itu sabit daripada kehendaknya in'am, iaitu kehendak memberi nikmat. Bukannya memberi nikmat tu sendiri, kehendak beri nikmat. Maka fatakunu, maka adalah ia ar-rahmah tu. Jadi silap tadi tu. Fatakunu rahmah, bukan fatakunu in'am, silap. Fatakunu rahmah tadi tu sifat fi'lin. Ni fatakunu rahmah. Ketika kita kata iradatul in'am, maka dia itu sifat zatin, sifat zat. Sebab dia merujuk pada iradat Tuhan. Tadi ihsan tu kedrat tanjizi hadis. Maka tu perbuatan, sifat fi'il. Wa kadza, dan seperti demikian itulah. Wa kadza, dan seperti demikian itulah. Wa kadza ay wa kadza ar-rahim war-rahman, seperti demikian Rahman dan Rahim itu, yang ada yang dengan makna al-atfil madhkur, al-atfir rahani itu. Begitu juga sairu asma'ihi ta'ala, seluruh nama-nama Allah Ta'ala. Kata muhasyi ay kar-raufi wal-halimi, seperti ar-rauf, ar-rahim, al-halim, dengan makna maha lembut ni. Wa baqiyatil a'radin nafsaniyah, dan baki lagi daripada arad yang bangsa nafsani, minal haya'i, daripada malu, ila akhirih. Tu kalau zahir makna asma'illahi ta'ala begitu, kita kena takdir ghayah dia, sama ada sifat fi'il atau sifat iradat. Tu yang mana asma'ihi, sairu asma'ihi, sifat sairu al-mustahilu. Al-mustahilu maknaha, makna sairi asma'ihi. Dia panggil na'at sababi. Sebab tu dia kata qauluhu al-mustahilu maknaha na'tun sababiyun. Kerana al-mustahilu maknahu, yang mustahil oleh maknanya, rujuk pada sairi asma'. Kalau na'at hakiki, al-mustahilu, yang mustahil ia hak belakang, dia ayat dhamir belakang ni, dia ayat dhamir depan. Jadi hak depan tu bawa ayat dhamir belakang. Jadi dia panggil na'at sababi, bukan na'at hakiki. Yang mustahil oleh maknanya sairi asma'ihi tu fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, ay fi zahir, pada zahir. Nampak macam tak kena ni. Fi haqqihi, kata muhasyi, ay fi haqiqati uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala. Pada hakikat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muradu biha, al-muradu biha, kata muhasyi, hadhil jumlatu muakkadatun atau muakkidatun li jumlati qawlihi wa kadza falyata'ammal. Iaitu jumlah ni untuk menguatkan jumlah hak sebelumnya, iaitu wa kadza sairu asma'ihi ta'ala al-mustahilu ma'na fi haqqihi ta'ala tu. Al-muradu biha ghayatuha, bermula perkara yang dikehendaki dengan dia, dengan sairi asma'ihi al-mustahili ila akhirih itu, ialah ghayatuha, ghayahnya, ghayah dia, iaitu pengesuk dia. Bukannya nak diri makna sifat yang mustahil tu, tak, ghayah dia.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, alhamdulillahi ay kullu thana'in wallahu ta'ala alam sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.